Pengenalan. Teknologi merupakan aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk praktis dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain. Cyber pula berkait dengan komputer dan internet. Jika digabungkan, teknologi cyber melibatkan segala jenis peralatan seperti software, hardware dan internet yang berbentuk teknologi digital yang digunakan secara meluas sekarang seperti telefon pintar dan komputer riba. Perkara tersebut memudahkan seseorang untuk melakukan suatu kerja dengan lebih mudah bersesuaian dengan generasi sekarang. Media sosial dalam teknologi cyber menjadi sumber utama untuk rakyat Malaysia, terutama para pelajar untuk berhubung sesama manusia dan memudahkan sesuatu kerja melalui komunikasi dan carian maklumat dalam teknologi cyber. Namun, terdapat beberapa pelajar yang tidak beretika dalam media sosial, menimbulkan nilai-nilai yang tidak baik dan kebencian antara pengguna media sosial, mendorong kepada buli cyber dan unsur-unsur negatif yang lain. Dapat dua isu mengenai penggunaan media sosial, antaranya ialah buli cyber, perbuatan yang bertentangan dengan etika media sosial dan tidak menjaga sikap diri dengan baik menyebabkan buli cyber bahkan boleh menjadi jenayah. Yang kedua, tidak beretika, perbuatan yang tidak beretika seperti menggunakan tulisan yang negatif dan menyentuh sensitiviti pihak lain akan menimbulkan kebencian antara pengguna media sosial. Sebanyak 1,147 kandungan hantaran berkaitan buli cyber diturunkan bermula 1 Januari sehingga 15 November 2023. Lalu, hasil kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan platform media sosial. Hari ini saya nak interview awak. So, boleh perkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nura Adila binti Azlan. Saya berumur 20 tahun dan saya dari kos Ijazah Sarjana Muda Agrobiotechnology. Muhammad Jazrul, umur 21, asal Johor. Mungkin yang saya Syirah. Umur 19 tahun. Saya mungkin ilmu cyber tu pada benda-benda yang kita selalu pakai lah, seperti tablet, laptop, komputer dan televisi. Dari yang saya faham, dalam teknologi cyber ni dia macam dari segi komputer, internet, rakayan yang memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu kerja dengan lebih cepat dan lebih mudah dengan generasi sekarang ni lah. Itu yang saya faham. Bagi saya tindakan yang dibuat tidak menyebarkan mesej, ancaman atau isu pribadi seseorang yang boleh merosak reputasi seseorang. Jadi macam awak pernah tulis macam ni, dah sangat pengalaman, tak ada. Alhamdulillah tu dah telah dia bolehlah tahu pengalaman macam tu. Cara saya sendirilah untuk membentuk benda macam ni, mungkin untuk berkenalan dengan orang macam daripada media sosial, baiklah kita cari orang yang kita kenal dahulu. Dan kalau nak berkenalan dengan orang baru, kita kena berhati-hatilah daripada bagi maklumat-maklumat betul lah. Seperti saya ada kawan daripada Facebook, daripada luar negara. Selalunya saya kalau perkenalkan diri, perkenalkan secara general, nama apa. Selalunya umur bukan kerana saya tak boleh tahu. Sebab tak payah beritahu peribadi saja mereka. Ya, takut dia orang guna untuk benda lain lah, ataupun menggunakan kita sebab kita muda. Saya sangat setuju untuk soalan tadi sebab sekarang banyak sangat internet ni dia tidak kira, dia penuh, maksudnya daripada usia muda sampai ke tua boleh guna. Sekarang pula generasi Z lebih cekap menggunakan internet tanpa diajar. Jadi kita perlu ada etika dan adab dalam menggunakan segala penggunaan media sosial, tidak kira dari segi penggunaan media macam Facebook, Instagram ataupun dari game, permainan video. Itu paling penting sebab bila macam sekarang orang contoh macam main game, orang banyak menggunakan kata-kata kesan yang tidak sesuai didengar oleh pihak muda, pihak kanak-kanak. So golongan kanak-kanak tu macam diorang punya approach macam keluarkan perkataan tu terlalu awal untuk tahu. Jadinya kalau macam inisiatif untuk membuat ada etika dan adab dalam media sosial
sosial ataupun permainan video ni sangat penting bagi semua orang, dari kalangan muda sampai kecil. Permainan dalam media sosial dengan permainan dalam talian tu dia boleh membentuk persekitaran yang positif. Kalau kita mencegah perilaku tidak baik dan menunjukkan pengalaman digital yang lebih beretika. So masalah sini kita walaupun dalam media sosial ataupun permainan awak Cara menyalahgunakan benda. so sentiasa dengan bersikir, kita macam jagalah kan, kita faham. Kita boleh menyebabkan tingkah laku yang tak bertanggungjawab. Lepas tu boleh ada potensi lah macam nak jadi cyberbully, masalah cyberbully. Cyberbully itu macam mana? Cyberbully ni macam kita sebarkan aib orang melalui media sosial ke apa dah teknologi. Saya setuju dengan tak setuju. Kalau setuju, dia kalau dalam belajar dia lebih memudahkan lah. Kalau sebab kita macam as pelajar ni, sebab pelajar kita perlu internet, kita perlukan laptop, perlukan handphone untuk buat kerja macam assignment semua. Jadi rangkaian internet tu sangat penting, dan penggunaan teknologi sangat penting. Tapi yang saya sangat tak setuju, sangat banyak, macam banyak sangat penggunaan teknologi sampai tak ada masa untuk berkomunikasi dengan orang lain, tak buat kawan ataupun lain. Itu saya punya pendapat. Untuk saya, sebab sebelum media sosial betul-betul menolak, kan selalunya kalau kita dapat informasi semua dekat bulletin board. Jadi sekarang ni bila semua orang teknologi sudah mengembang, semua informasi semua daripada telefon. Jadi kalau bulletin board tu, kalau contoh ada orang dekat kertas dekat bulletin board, tiba-tiba ribut, tak basah kertas tu, jadi kita tak jumpa. Jadi mereka kalau dalam telefon, kalau telefon kita rosak sekalipun, telefon orang lain masih boleh nampak benda yang sama. Jadi informasi tu takkan hilang lah, melainkan orang tu diri. Jadi kelas cyber ni dia memberi kesan buruk ke atau baik kepada pelajar? Bergantung kepada situasi. Tapi untuk saya baiklah, lebih banyak baik daripada yang buruk. Biasa sebab sudi untuk di-interview untuk kita orang punya projek sini. Biasa ikut salah. Terima kasih. Nilai dan sikap yang kita boleh dapat, kita mestilah berjaga-jaga. Kita tidak tahu bagaimana sikap seseorang itu dalam media sosial, maka sentiasa berhati-hati ketika berkenalan dalam media sosial dan berkenalan secara umum sahaja tanpa mendedahkan maklumat peribadi kita. Kita juga kena hormat pengguna lain. Sebagai pengguna media sosial, kita tidak perlu menyebarkan video peribadi seseorang jika ada, supaya mengelakkan pembalahan berlaku. Kita juga mestilah menunjukkan perilaku yang baik. Pertuturan dan perbuatan dalam media sosial juga dijaga untuk menunjukkan kehormatan terhadap pengguna media sosial lain dan membentuk persekitaran yang lebih positif. Para pelajar haruslah tidak berkongsi maklumat peribadi dalam talian. Jika terdapat gangguan cyber, laporkan segera kepada pihak polis atau ahli keluarga dan rakan berdekatan. Seterusnya, para pelajar haruslah menghindari prasangka buruk dan jangan mencari kesalahan pengguna media sosial yang lain. Dan akhir sekali, para pelajar haruslah mengamalkan kawalan diri dan beradab terhadap orang lain. Maka dengan kajian ini, kita bersimpulkan bahawa media sosial juga boleh menjadi senjata yang membahayakan mental dan nyawa orang lain. Kita sebagai pelajar wajarlah menggunakan media sosial secara beretika dan berakhlak supaya menjaga keamanan pengguna teknologi cyber bersama.